Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ismi Nur Fadli Sakinah binti Fardi, nombor metrik 054868. Pada hari ini saya akan membentangkan syarah hikam yang ke-6. Secara ringkasnya, hikam 6 ini membicarakan berkenaan adab berdoa dan sikap-sikap yang perlu ada dalam diri seseorang hamba semasa berdoa kepada Allah Ta'ala. La yakun ta'akhuru amadin al-ata'i ma'al ilhahi fid doa. Janganlah hendaknya terlewatnya waktu berkenan sedang kamu terus berdoa membuatkan kamu berputus asa. Ingatlah, Dia, iaitu Allah SWT, berjanji memperkenankan doamu mengikut pilihannya untukmu, bukannya menurut pilihanmu untuk dirimu sendiri dan pada waktu yang Dia mahu dan bukannya waktu yang kamu mahu. Di sini saya ada menyediakan dua definisi bagi dua perkataan di dalam ayat di atas, iaitu al-ilhah bermaksud berulang-ulang untuk melakukan sesuatu, manakala doa merujuk kepada satu permohonan yang diminta kepada Allah Ta'ala berserta dengan adanya adab. Maksudnya, janganlah apabila terlewatnya waktu untuk doa kamu itu diperkenankan, dalam keadaan pada masa itu kamu masih terus berdoa, menjadikan kamu berputus asa, kerana Allah Ta'ala pernah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku akan memperkenankan doa permohonan kamu itu. Dan ini adalah dalil pensyariatan Allah Ta'ala untuk menuntut hamba-Nya untuk berdoa kepadanya berkaitan hajat-hajat yang diingini. Menurut Imam Abu Ashur lagi, tidak ada khilaf dalam kalangan umat Islam berkenaan hal ini. Kemudian, maka persoalannya, adakah apabila doa kita itu tidak dimakbulkan seperti yang kita minta, menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tidak menerima doa tersebut? Tentunya tidak. Doa tersebut dimakbulkan mengikut apa yang Dia pilih untuk dirimu, kerana Allah Ta'ala lebih mengetahui daripadamu apa yang terbaik buatmu. Boleh jadi apabila kamu minta sesuatu itu, tapi yang terlebih baik untukmu ditahan dari diberi, dan tidak memberi itu sebenarnya merupakan satu pemberian kepadamu, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh pengarang pada hikam yang berikutnya, iaitu hikam ke-7. Boleh jadi dia menahan, tapi sebenarnya dia telah memberi. Boleh jadi dia memberi, tapi sebenarnya dia telah menahan. Firman Allah Ta'ala lagi, boleh jadi kamu membenci sesuatu itu sedangkan ia baik untukmu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu itu sedangkan ia buruk untukmu. Allah Maha mengetahui dan kamu tidak tahu. Apa yang hendak dikatakan dalam ayat di atas adalah perancangan Allah itu adalah sebaik-baik perancangan, dan janganlah kita sebagai manusia ini mempersoalkannya. Kita boleh kecewa, betul, namun tidak seharusnya kita tawar hati yang menyebabkan kita lalai dalam amal ibadat kita. Hal ini kerana walaupun kita tahu apa yang baik untuk diri kita itu, kita ingat, kita tahu, namun ilmu Allah Ta'ala lebih luas lagi, dan juga Allah Ta'ala lebih maha mengetahui apa yang kita perlukan berbanding diri kita sendiri. Antara contoh yang boleh diberikan adalah dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Harun, di mana Nabi Musa mendoakan kehancuran Fir'aun dan sekutunya. Namun doa tersebut hanya dimakbulkan selepas 40 tahun. Sedangkan doa daripada Nabi Allah Ta'ala sendiri itu ditahan daripada dimakbulkan secara terus, apatah lagi kita sebagai manusia biasa ini. Antara contoh lain yang boleh saya bagi adalah soal jodoh.
Sebagai contoh, hubungan yang terputus di tengah jalan. Boleh jadi yang kita sukai itu tidak baik untuk diri kita, dan mungkin ada yang lebih baik lagi buat diri kita yang akan didatangkan oleh Allah pada masa yang akan datang. Seterusnya, mengapa kita perlu yakin? Mengapa kita perlu yakin sedangkan doa kita itu ditangguh ataupun pada waktu itu kita anggap sebagai tidak dimakbulkan oleh Allah Ta'ala? Yang pertama sekali, Allah Ta'ala merupakan pentadbir yang mentadbir alam ini dan mahir mengurus urusan hamba-Nya. Setiap yang ada di dunia ini, setiap pergerakan, proses, kesemuanya ditentukan oleh Allah Ta'ala, dan tidak ada satu pun yang terlewat daripada apa yang dirancangkan oleh Allah Ta'ala. Allah akan makbulkan doa yang kamu inginkan itu pada waktu yang Allah berkenankan untuk kamu. Apa yang Allah pilih untuk kamu, bukan apa yang kamu pilih untuk diri sendiri. Kerana Allah itu Maha mengetahui. Berkemungkinan Allah bagi perkara yang lebih baik ataupun perkara yang sama, tapi pada waktu yang lain daripada waktu yang kamu minta. Oleh itu, kita kenalah yakin dengan janji Allah bahawa, dan itu adalah akidah yang perlu kita pegang. Oleh itu, janganlah kita sebagai hamba Allah Ta'ala, umat Islam, berputus asa ataupun tawar hati apabila doa tersebut tidak dimakbulkan pada waktu yang kita minta. Seterusnya, kita akan pergi kepada adab berdoa. Apakah yang dimaksudkan dengan adab berdoa? Di sini saya mengkategorikan adab berdoa itu kepada dua, iaitu dari segi sikap secara zahir dan dari segi perasaan di dalam hati. Yang pertama adalah sikap. Adab berdoa. Apakah yang dimaksudkan dengan adab berdoa? Yang pertama, adab kita sebagai hamba nak minta kepada Allah Ta'ala yang Maha Berkuasa. Yang kedua, doa yang menzahirkan kehambaan kita kepada Allah Ta'ala, bukannya berbentuk arahan. Jika kita teliti kedua adab ini, kita dapat lihat bahawa ia berfokuskan kepada rasa kehambaan kita kepada Allah Ta'ala dan juga hubungan ataupun adab antara hamba dan pencipta. Seterusnya adalah dari segi perasaan. Kita mestilah berpegang bahawa adalah mustahil untuk perkara itu dilakukan oleh diri kita sendiri, dan hanya Allah Ta'ala sahaja yang boleh kita mencari pertolongan. Maknanya, pada waktu itu kita betul-betul mengharapkan pertolongan Allah Ta'ala, kerana pada ketika itu kita merasakan bahawa adalah sangatlah mustahil untuk kita melakukan ataupun mencapai hajat tersebut melalui usaha kita sendiri. Dan seterusnya, apabila kita mengetengahkan rasa kehambaan kita kepada Allah Ta'ala, pada masa yang sama kita juga hendaklah ketepikan habuan nafsu. Yang seterusnya adalah, apakah yang dimaksudkan dengan doa tanpa adab? Yang pertama, semasa berdoa kita merasakan bahawa kita boleh melakukan sendiri perkara itu. Kita berpendapat bahawa ada sebab lain yang kita boleh harapkan selain daripada Allah Ta'ala, dan doa itu hanyalah sampingan semata. Yang kedua adalah berdoa sambil memikirkan perkara lain. Hal ini tidak seharusnya berlaku, kerana pada masa itu kita sedang berkomunikasi dengan Allah Maha Pencipta untuk menunaikan ataupun dengan harapan bahawa hajat kita itu ditunaikan oleh Allah Ta'ala. Jadi apabila kita tidak menumpukan sepenuh perhatian terhadap doa tersebut, kita telah berlaku angkuh dan sombong terhadap Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah doa yang lebih kepada bersifat mengarah. Ini bukan sikap yang sepatutnya ada pada seorang hamba. Hal ini kerana dari segi hubungan kita sebagai Allah, bukanlah hubungan yang kita anggap casual.
ia adalah hubungan yang melibatkan dua derajat yang berbeza, kerana kita adalah hamba dan Allah Ta'ala adalah pencipta. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud, tidaklah seorang Muslim berdoa yang tidak mengandungi dosa dan tidak memutuskan silaturahim, melainkan Allah Subhanahu Taala akan mengabulkannya dengan 3 cara, iaitu Allah akan mengabulkan doa tersebut segera mungkin, Allah akan menyimpan menjadikannya pahala baginya di akhirat kelak, dan Allah akan menjauhkan daripadanya kejelekan. Riwayat Ahmad. Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis ini, doa seorang hamba itu boleh dimakbulkan dengan 3 cara, iaitu yang pertama, diberi secara terus. Maknanya kita menerima terus apa yang kita kehendaki oleh Allah Ta'ala di dunia. Namun yang pertama ini dia boleh dibahagikan kepada 2, sama ada diberikan secara immediately, secara terus pada waktu itu juga, ataupun ditahan terlebih dahulu namun masih diberikan pada masa yang telah Allah tentukan di dunia. Yang kedua adalah doa tersebut akan disimpan untuk akhirat. Maknanya doa itu mungkin akan dibalas semula di akhirat, bukannya di dunia, kerana Allah Maha mengetahui bahawa hambanya lebih memerlukan doa tersebut di akhirat, bukannya di dunia. Dan yang ketiga adalah doa tersebut mungkin dijadikan asbab untuk seorang hamba itu terlepas daripada keburukan ataupun musibah di dunia. Yang terakhir sekali adalah kesimpulan. Sebagai seorang hamba, kita hendaklah menjaga adab kita dengan Allah Ta'ala, terutamanya apabila kita memohon sesuatu daripadanya. Allah Maha mengetahui tentang segala yang ada di dunia ini, termasuklah apa yang berlaku di masa silam, kini dan masa hadapan. Tidak ada seorang pun dalam kalangan makhluknya mampu menandingi ilmu Allah Ta'ala. Oleh itu, kita mestilah beriman dengan janji Allah dan tidak mudah berputus asa apabila doa kita tidak dimakbulkan, kerana setiap urusan yang berlaku di dunia ini adalah sebahagian daripada perancangan Allah Ta'ala. Sekian saja daripada saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.